Kisah tersebut di zaman Bahri, di Bandan Firuz, nama negeri. Rajanya adil, bijak bistari, disayang rakyat, dagang dan santri. Baginda pengasih, pembelai rasa pada putranya disanjung mulia. Bangsegara, putra pertama, Sri Banian, putri yang muda. Anaknya menghadap ayahnya. Silakan anakku duduk, Bang Segara. Terima kasih ayahnya. Anak ayahanda Bang Segara, ayahanda dan Datuk sudah putus bermesyuarat. Sebelum lagi anakku dimengatakan memerintah negeri, eloklah anakku pergi belajar kepada Betara Guru di Gunung Mahaledang. Ingat anakku, kuat ketam kerana spirit, kuat manusia kerana ilmu. Apa kata anakku? Jikalau sudah titah perintah ayah anda, terjunjunglah di atas batu jemalah anak anda. Cuma anak anda mohon menyampaikan kabar ini kepada Adinda Sri Banian. Elok, pergilah jumpa kepada Adinda itu. Tengku Mendahara, siapkan perangkatan anak peta. Kita Tuanku Patik Junjung. Taman puspa seri kemala, aneka bunga, indah permai menawan suka, lenggak-lenggok bergaya, bagai nak darah jelita, lemah gemala. Seirama putri menari, sepantun dan sehati. Marilah kita menari bersenang-senang. Taman puspa seri kemala, aneka bunga, indah permai menawan sukma, lenggak-lenggok bergaya, bagai nak darah jelita, lemah gemala. Seirama putri kenari, sepantun dan sehati. Marilah kita menari bersenang-senang. Taman puspa seri kemala,
ketika bunga indah berai menawan suka lenggak-lenggak bergaya bagai nadara jelita kemah-kemahan seirama putri penari sepantun dan sehati. Marilah kita menari ke tengah-tengah langit. Alangkah pilu hati Kekanda meninggalkan suara merdu sebagai bulu perindu ini. Mengapa Kekanda berkata demikian? Adinda sanggup menyanyikan untuk Kanda bila masa cukup. Adinda, ada perkara besar yang Kanda hendak bicarakan. Kekanda nampak macam orang memikul gunung. Apakah yang Kekanda rungsingkan? Cakaplah. Kekanda terpaksa tinggalkan Adinda. Tinggalkan Adinda? Itulah yang Kanda rungsingkan. Hari ini bertanam jagung, hari esok bertanam serai. Hari ini kita sekampung, hari esok kita bercerai Adinda. Tetapi Adinda belum faham lagi. Janganlah Adinda rungsingkan benar-benar. Ayahanda memerintahkan Kekanda bersiap berangkat ke Gunung Ledang kerana menambahkan ilmu Kekanda. Bilakah Kekanda nak berangkat? Kalau tidak dilintangi aral, hari ini. Sebegitu lekas? Ambil batu asah parang untuk menebang kayu di hutan. Kekanda jauh di negeri orang. Adinda tinggal jangan dilupakan. Kekanda akan berangkat segera. Adinda takkan dilupakan. Kekanda mesti turut titah perintah ayahanda. Lebih-lebih kena menambah ilmu. Mari Adinda tolong Kanda berkemas-kemas. Silakan. Kamu semua tunggu di sini. Kami mau naik ke atas. Aku lihat ada 2 orang di pintu gua. Bawa mereka masuk. Baik, Tuan Guru. Saya bermohon diri. Tuan Guru menanti kedatangan Tuan hamba. Bawa makan. Silakan. Datuk, bagaimana Petara Guru tahu kita ada di sini? Itulah kelebihan ilmu. Lagi pula jimat dan sihir. Lama Anda tinggal di sini, bermacam-macam yang Anda tahu. Mereka menghadap, Tok Guru. Apa kabar Tengku Benaran? Kabar baik. Tidaklah Kolopati yang tak seperti. Terima kasih. Tok Guru, ini beta ketalkan Tengku Mahkota Bang Segara. Yang datang anda berilmu dari Tok Guru. Bagus. Buatlah tempat Pati sebagai tempat kursi. Terima kasih Tok Guru. Sila duduk. Sila. Apa kabar Baginda dulu yang Muhammadiyah dan sahabat-sahabat Pati yang lama? Dengan berkat doa guru semuanya selamat. Bagus. Datuk, bila Datuk kembali, sampaikan sembah sujud anak anda kepada ayah anda dan kepada Adinda Seribani. Mudah-mudahan anak anda. Terima kasih. Tok Guru, nampaknya saya terdapat lama di sini. Terpaksa saya minta diri dahulu. Silakan. Pati paham waktu bagi Datuk adalah sangat sempurna. Terima kasih atas kedatangan Datuk. Mudah-mudahan dapat kita berjumpa. Terima kasih. Remah, iring bertengku belah. Bang Segara, berajalah baik-baik. Kok nak balik? Terima kasih, Ibu. Mohon Tok Guru, selamat. Selamat tinggal. Selamat jalan.
Tengku Bang sekarang. Sila ikut Patih, dapat Patih perkenalkan dengan murid-murid Patih. Baiklah. Tengku Bang sekarang. Ini Bu Wira, anak murid Patih yang paling penting. Mari Patih perkenalkan dengan murid-murid. Baiklah. Murid-muridku yang ajar semua. Sebelumnya kamu menghadap musuh, guru hendak ajar kepada kamu bacaan. Selepas kamu baca, embuskan hidung kamu sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Yang sebelah mana ringan, yang itulah kamu langkahkan. Kita tidak lupa kepada Betara. Kita minta kepada Betara jauhkan segala-gala apa yang malang. Datuk Bendahara datang. Ampun tuanku, Patih yang bina berdatang sembah. Pada hemat beta, letupan yang dahsyat berbunyi malam semalam daripada gunung berapi. Sudahkah Datuk menjalankan siasat? Ampun tuanku, hamba rakyat jelata di tempat kemalangan itu sudah sampai di bandar ini. Apa perkhabaran yang mereka bawa? Ampun tuanku, sembah Patih harap diampun. Hamba rakyat mengatakan seekor burung garuda telah keluar pada gunung api itu. Sayapnya boleh mencampakkan manusia dan binatang. Ampun tuan. Oleh kena garangnya garuda itu, banyak hamba rakyat yang terbunuh dan dilarikannya. Datuk Bendahara, perintahkan kepada pahlawan dan hulu balang sekalian pergi melawan dan binasakan burung garuda itu. Daulat tuanku, cita perintah tuanku Patih Junjung. Datuk Bendahara, apa yang berlaku beritahu kepada beta. Patih menjunjung cita.
Panglima, apa kabaran yang kau bawa? Tuanku, duka cita Padik membawa kabar yang buruk. Gurda telah membunuh sekalian hamba rakyat serta panglima sekalian. Juga panglima Labah. Ampun, tuanku. Kerana Gurda habis kampung halamanku dan hamba rakyat, aku sebagai seorang raja yang memerintah negeri, dan aku bertanggung jawab di atas keselamatan hamba rakyatku. Aku akan mengangkat senjata melawan kepada Gurda itu. Patik sedia mengiring tuanku. Patik sanggup berkorban tuanku. Patik sanggup berjuang, tuanku. Patik sedia menurut tuanku. Patik tak setia tuanku. Patik taat tuanku. Ampun tuanku. Patik pikir lebih baik panggil balik Bang Segara. Ayahanda, adakah apa-apa perkabaran Ayahanda? Anandaku, Ayahanda membawa kabar yang buruk. Gurda telah banyak membunuh sekian hamba rakyat dan pahlawan-pahlawan sekalian. Jadi Ayahanda sudah putus pikiran akan pergi melawan Gurda itu. Ayahanda, jangan Ayahanda pergi, Ayahanda. Anakku, ayah sebagai seorang raja memerintah negeri, dan ayah mesti menunjukkan keberanian, contoh dan teladan kepada hamba rakyat yang baik. Ayahanda, ampunkan Ananda. Kalau boleh, janganlah Ayahanda tinggalkan Ananda. Ayahanda tidak berpaling tada, dan Ayahanda mesti sembunyikan anakku ke dalam peti anak. Tempoh 7 hari kalau ayah tak pulang, keluarlah anakku daripada peti, menyelamatkan diri anakku. Oh, Ayahanda.
Subang segala, mari ikut guru sebentar. Tengku Bang Segara telah belajar segala-gala ilmunya dengan cepat. Sampailah sudah masa Tengku Bang Segara kembali ke tanah air. Mengapa begitu lekas, Tok Guru? Karena tanah air berkehendak dan Tengku berkhidmat. Bolehlah Tengku membuat persiapan untuk kembali tanah air. Jikalau sudah izin Tok Guru, saya mengikut saja. Guru sedia mengizin. Iring pada Tengku. Permohon Tok Guru, silakan. Adindaku, mengapa negeri kita ini seperti padang darah padang ketutup? Di mana ayahanda dan datuk menteri sekalian? Serta rakyat jelata? Adindaku, ceritakanlah pada kanda apa yang telah terjadi. Marilah Adindaku. Ceritakanlah pada kanda. Kanda, beberapa hari yang lalu, seekor Garuda yang maha besar telah datang menyerang negeri kita. Lalu membunuh sekalian hamba rakyat. Ayahanda telah pergi menyerang Garuda itu dan
Untuk keselamatan Adinda, Ayanda telah memasukkan Adinda ke dalam peti. Dengan maksud, jika terjadi suatu malapetaka, dapatlah Adinda menceritakan hal-hal yang telah berlaku. Kekanda akan pergi membunuh Grodai daripada hidup mengandung azab. Baik mati berkalang tanah. Kekanda, tolong Kekanda jangan pergi. Wahai Kekanda, sekiranya Kekanda terbunuh, tinggallah Adinda yatim piatu. Marilah Kekanda kita pergi sebelum terlambat. Tolonglah Kekanda, kesihanilah Adinda. Baiklah. Oleh kerana Adinda, Kanda tinggalkan tempat ini. Kanda, marilah kita pergi mencari perahu, Kanda. Marilah Adinda. Adinda, tak ada sebuah perahu pun yang kelihatan. Lihat, Adinda, mari kita tengok perahu itu. mari. Adinda tunggu di sini ya. Kanda nampak ada tali di sana. Biar Kanda pergi tengok. Baik, Kanda. Jangan Adinda, Kanda boleh tarik. Adinda, pergilah berehat sampai Kanda membersihkan perahu ini ya. Baik, Kanda.
Merdeka, kamu telah menjadi milikku sekarang. Kerana kamu telah makan buah delima ciptaan dari rohku. Selamanya, kau telah menjadi milikku. Tanyakan kepada Suria, ku ceritakan kepada Purnama, di manakah letaknya Dewi Bagia, di mana dia gerbang asmara. Rindu hati tiada terkira, hasrat jiwa nan haus dahaga, mengharap madu hanya seteguk mesra. Rela hati menanti ketika tiada lagi gunung dikejar, bawa cerita telah besar, ibarat rembulan telah digangguan, menanti tiba disuntingan. kasih sayang di taman asmara, dibuai hati rindu dahaga, madu puspita dari ambang harapan, gerbang nirwana jadi idaman. Dari gunung dikejar, ngawal jelika telah mekar, ibarat rembulan telah di pangkuan, menanti tiba di suntingan. Kasih sayang di taman asmara, dibuai hati rindu dahaga,
madu puspita dari ambang harapan. Gerbang nirwana jadi idaman. Gembirakan Adindaku sayang? Seumur hidup Adinda belum pernah merasa nikmat kebahagiaan yang serupa ini. Adinda harap supaya kebahagiaan ini kekal selamanya. Pergi ke pekan membeli baju, beli baju serta gelang. Kebahagiaan kasih umpama madu, sampai akhirat manis tak hilang. Percayalah Dinda, penghidupan kita di masa depan akan sentiasa dihujani madu kebahagiaan. Kekanda, Adinda jangan ditinggalkan. Tidak Dinda, kita akan sehidup semati selama-lamanya. Tapi Dinda, pulanglah pada Bang Segara dulu. Adinda merasa sangat bahagia di sisi Kekanda. Bila Dinda pulang pada Bang Segara nanti, Dinda akan melupai segala peristiwa yang telah berlaku, Dinda. Mengapakah Kekanda berkata demikian? Cakaplah pada Adinda dengan terus terang. Adinda, sekarang Adinda sedang mengandung putri Kekanda. Kerana Adinda telah makan buah delima ciptaan Kekanda. Pada besok malam anak itu akan lahir. Berilah nama akan dia Selendang Delima. Adinda, simpanlah selendang delima di dalam sebuah peti dan pesan kepada Kekanda Bang Segara supaya membawa peti itu barang kemana dia pergi. Kerana anak itu akan melindungi dia dari segala malapetaka. Ingat Adinda. Barian, di mana Adinda? Adinda sini, Kanda. Kanda, santapan sudah siap, Kanda? Adinda, semua barang-barang Kanda sudah siapkan dalam perahu. Kita akan belayar pada waktu fajar ya. Kanda, sebelum Kanda beradu, Kanda carikan Dinda sebuah peti yang besar ya, Kanda? Dan letakkan di bilik Dinda. Baiklah Adindaku. Mari kita santap. Silakan. Sekiranya terjadi suatu malapetaka kepada Dinda,
Janganlah Kanda merasa rungsing. Adindaku, mengapa Adinda bermada sebegitu ganjil? Walaupun ganjil ke Kanda, tetapi hendaklah Kanda berjanji akan membawa peti ini kemana juga Kanda pergi. Karena peti ini akan melindungi Kanda dari segala bahaya. Tetapi ingat Kanda, jangan sekali-kali Kanda membuka peti ini, walau apa sekalipun terjadi. Kanda belum paham lagi maksud Dinda. Itu saja yang dapat Dinda terangkan. Kanda jangan khawatir. Tak ada apa-apa yang akan terjadi. Tolonglah Kanda, berjanjilah. Itu saja pesan Dinda. Baiklah, Kanda berjanji. Terima kasih Kanda. Selamat beradu Kanda. Selamat beradu Adinda. Selamat beradu Adinda. Selendang delima. Selendang delima, cahaya mata bonda. Selendang delima. Emas jeritaku, rasa hati tiada bandingannya. Anakku seorang, kau ku puja sejak kau menjelang. Biarpun dunia tukar gantinya, tak akanlah sama. Oh anakku, ayunan jiwaku, hai anakku, puspa hati.
tatap jiwaku. Kali ini karena kamu tinggal sendiri, Bonda akan pergi, ku tinggalkan di kau dalam peti. Hanya Tuhan yang Maha Kaya mengawal Nanda. Moga selamat sentosa. Selendang delima, cahaya mata Bonda. Sayang nak. Sekarang tiba masanya ibu harus meninggalkan kau. Ingin ibu hidup bersama-sama dengan kau, tapi Dewata memanggil ibu. Selendang delima, ingat selamanya engkau mempunyai ibu yang menyinta dan menyayangi kau. Oh Tuhanku, peliharalah dan lindungilah anakku. Banian? 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 Adinda? Adinda? Bangunlah. Adinda? Bangunlah. Adinda? Tidak. Tidak. Takkan boleh jadi. Ayuhai adikku. Mengapa sampai jadi begini? Aku tinggal seorang diri. Aku bersumpah akan melawan geroda itu sampai ke titisan darah yang akhir. Jangan. Jangan, Kanda. Bukankah Kanda telah berjanji akan meninggalkan tempat ini? Sampaikah hati Kanda akan memikirkan janji? Tolonglah Kanda. Kanda berjanji. Mengapakah aku mesti menanggung sengsara? Oh Tuhanku, apalah gunanya aku diberi hidup begini? Tuan-tuan
dan para pembesar kerajaan benua Puri. Almarhum Duli Baginda mangkat dengan tidak meninggalkan putra lelaki menjadi waris kerajaan benua Puri. Tetapi almarhum meninggalkan wasiat kepada beta, menyatakan di dalam wasiat itu bahwasanya sesiapapun baik dapat mematahkan pedang Gajah Putih, dialah kelak akan ditabalkan menjadi raja di dalam benua Puri dan dinikahkan kepada para putri yang ketujuh. Datuk, beta akui wasiat itu. Tetapi, selama mana kita mesti menunggunya? Ya, betul. Datuk sebagai wakilnya. Tetapi, tidakkah patut beta waris tunggal yang menerimanya? Ya. Benar, Tengku. Pati akui Tengku salah satu daripada keluarga diraja. Tetapi Pati sebagai Perdana Menteri yang bertanggung jawab di kerajaan benua Puri, Pati tetap berdiri teguh di dalam pendirian ini, di atas wasiat itu. Apa bicara dan buah pikiran datuk-datuk sekalian? Kita tanya kepada wasiat itu. Terima kasih. Tengku dengar jawaban mereka? Orang muda-muda selalu berdarah panas. Datuk Syahbandar, Datuk, didirikan sekarang segenap teluk rantau dan desa, beritahu kepada sekalian rakyat jelata, ini satu-satu peluang keemasan. Datuk, siapa yang mempunyai tuah, kelak mereka lah akan menjadi raja. Benar, baik, Datuk. Mari bersama-sama kita berangkat. Ya. Memecahkan pedang diraja, pedang Gajah Putih, dia akan dicabalkan menjadi raja di benua Puri. Ya! Rakyat benua Puri, sebagai yang kamu telah dengar permasyhuran almarhum Duli Baginda kita, barang siapa di antara kamu yang ingin menjadi raja, sila menghadap di balai agung di antara sehari dua ini. Ya! Budaya! Terima kasih anakku. Sungguh pun kamu muda di dalam umur,
Tetapi kamu telah membuktikan darah keperwiraanmu. Siapa namamu dan siapa ayah bondamu? Datuk, hamba hanya orang asing di sini. Baru hari ini hamba tiba di sini dalam pelayaran menuju ke Tanjung Pura. Ayahanda kenalkan diri ayahanda Perdana Menteri sementara Kerajaan Benuapuri. Dan jawatan tetap ialah bendahara. Kaliannya ini para pembesar negeri Benuapuri. Kiranya anakku tidak jadi halangan. Sukakah bermalam di rumah ayahanda untuk semalam dua? Terima kasih atas baik budi Datuk sekalian. Izinkan hamba mengambil barang-barang hamba dari perahu. Oh, itu semua tidak menjadi soalan. Biar ayahanda menguruskan. Datuk Panglima Besar, pergi periksa berapa orang yang telah terkorban di dalam pertempuran ini. Dapat beta kerjakan. Datuk yang lain-lain bersama dengan beta. Sila anak. Badan kecil hati macam gajah. Alah. Semalam ada kejadian apa-apa? Iya, semalam memang itu ada kejadian apa-apa. Orang berbunuh, orang mengamuk. Buat itu orang mati. Iya, benar sekali. Jadi susah nak mengikutkan itu. Aku suka kau tinggal di sini bersama-sama dengan aku. Karena kau masih muda, penuh harapan kau. Dan cobalah untung tuah kau di atas pedang gajah putih. Mudah-mudahan berjaya di atas dirimu. Tujukan saja orang muda, sebab boleh menyaksikan termasa yang maha besar ini. Kalau pun nak ke Tanjung Pura, aku buat seburu-buru. Tinggal di sini saya dua, beladukan nasib engkau. Setujukah kau nak? Atas permintaan tuan-tuan sekalian, hamba setuju dan hamba cuba. Bagus. Kerana bangunan anggun kau dapat menyatakan kau seorang pemuda yang gagah. Apa kata? Betul. Betul. Tengku Putri, Patih pohonkan izin untuk melaksanakan majlis pertandingan ini. Silakan. Terima kasih. Para pemuda sekalian yang mana telah mendaftarkan nama dalam pertandingan ini, silalah tampil ke hadapan satu persatu mengikut gilirannya untuk menunjukkan kekuatanmu. Dan satu persatu sesudah menunjukkan pertandingan ini, mengambil tempat di sebelah.
Silakan Tuan. Beta ucapkan terima kasih kepada Tuan Putri sekalian, Datuk Perdana Menteri dan Datuk-Datuk sekalian, serta rakyatku. Ampun tuanku. Ada lagi tertulis di dalam wasiat itu, barang siapa yang menjadi raja, hendaklah memperistrikan putri ketujuh. Tuanku. Dan lagi, dibolehkan untuk memilih di antara daripada mereka itu menjadi permaisuri. Ampun, Tuan. Kalau begitu wasiat almarhum, beta menurut saja. Terima kasih. Datuk-datuk sekalian, oleh kerana sudah selesai hari lantikan diraja ini, kita akan hanya menunggu hari perkawinan diraja pula pada sedikit hari lagi. Kita tuanku. Silakan Tuan. Adindaku sekalian, kejadian ini berlaku macam bidan terjun. Kanda harap Adinda akan percaya penuh kepada Kanda. Kanda tak ada perkara rahsia yang tak disembunyikan. Tuanku, lain di mulut, lain di hati. Kerana ada menyimpan peti dalam bilik itu. Dan tidak dibenarkan Patik semua membukanya. Benar kata Adinda. Tapi Kanda sendiri tidak tahu apa yang ada di dalam peti itu. Percayalah cakapkan. Benar kekandaku semua. Kalau tuanku menegar kita membuka peti itu, kita mesti taat. Dan janganlah sekali-kali kita curiga kepada tuanku. Terima kasih Adindaku. Sekarang Kanda berharap Adindaku sekalian akan percaya penuh kepada Kanda selama-lamanya. Selamat datang Adinda sekalian. Kanda telah berunding dengan Datuk Bendahara. Adindaku putri bungsu akan digelar menjadi Raja Permaisuri. Apa kata Adindaku sekalian? Tuanku, kalau elok pada bicara tuanku, eloklah pada Patik sekalian. Terima kasih Adindaku sekalian. Datuk, tuanku, mulai dari sekarang, putri bungsu bergelar Raja Permaisuri. Kita, tuanku, terjunjung di atas batu Jemala Patik. Bermohon Patik. Tak dapat jadi permaisuri. Sepatutnya dia yang jadi permaisuri. Begini Adinda, menurut wasiat almarhum Ayanda, tuanku lah yang akan milih sendiri. Mengapa tuanku tidak pilih ke Kanda ataupun ke Kanda? Adinda kita putri bungsu memang layak menjadi permaisuri Adinda. Sebab dia baik hati dan bijak pula. Bukankah begitu? Adindaku semuanya, Datuk Menteri sekalian,
telah minta supaya Kanda zarah rakyat Kanda di beberapa mungkin. Esok Kanda akan berangkat. Kalau Adinda ada apa-apa hendak pesan, cakaplah. Tuanku, Patik pesan cincin zamrud dan kalung zamrud. Baiklah. Patik pesan krosang berlian. Baiklah, Adindaku. Tuanku, Patik pesan baju telepuk dan kain telepuk. Baik, Adinda. Tuanku, Patik pesan kain songket dan baju songket. Baiklah. Tuanku, Patik pesan gelang. Baiklah, Adinda. Tuanku, Patik pesan gelang kaki emas. Baiklah. Apa pula pesanan permaisuri? Tuanku, Patik hanya minta tuanku pergi dan balik selamat. Adinda telah hadiahkan diri Adinda kepada Kanda. Kita belum tahu apa dalam peti itu. Kali ini, kalau Kanda minta pada Adinda permaisuri, tentu dibenarkan buka peti itu. Takkan Adinda putri bungsu mengizinkan. Sekarang, tuanku sedang belayar. Kalau kita minta, tentu dibenarkan buka peti itu. Kanda bukan tak tahu, Adinda permaisuri sejak dari kecil memang taat orangnya. Dia pun taat pada Kanda semua. Kalau kita minta dengan baik, tentu diizinkan. Bagaimana pikiran Kanda? Itu betul. Ya, itu betul. Mari kita pergi. Mari. Itu dia Kanda yang kelima. Kanda, mari Kanda. Adinda, apalagi bukalah peti itu. Dinda pikir kita membuat kesalahan besar ke Kanda. Tak ada seorang pun yang tahu. Kita pandai makan, kita pandailah simpan Dinda. Adinda, bukalah lekas peti itu. Kanda semua tak sabar nak melihat apa ada di dalamnya. Iya, Dinda, lekas kita buka. Nah, ambillah kunci ini. Dinda tak mau campur dalam hal ini. Buatlah sesuka hati Kanda semua. Hidup. Tengok. Bukankah dari dulu Adinda sudah bilang mesti ada perempuan dalam peti ini. Kita mesti hapuskan dia. Adinda putri bangsu, mari sini tengok sebelum kita bunuh dia. Apa yang Kanda jumpa dalam peti itu? Kanda, jangan buat apa-apa pada dia. Jangan buat apa? Kanda nak bunuh dia. Dan Kanda dengan diri akan tanam dia. Bunda, apakah untungnya kalau Bunda membunuh Patik? Patik yatim piatu. Patik akan memfahamakan diri untuk Bunda. Kajang tuan, kajang melipat. Kajang Patik perempuan Melayu. Patik dagang, tidak bertempat. Lagi pula yatim piatu. Anandaku, siapakah nama anak anda? Dan bagaimana anak anda boleh sampai ke dalam peti ini? Nama Patik Selinan 5. Janganlah bunuh Patik, Bunda. Tidak ada sesiapa pun yang akan membunuh anak anda. Kekandaku sekalian, salah seorang di antara kita mesti pelihara budak ini. Pelihara dia? Kanda tak ingin pelihara dia. Kanda pun tak sudi nak melihat muka dia. Kanda tak mau. Kanda benci sama dia. Meluat. Adinda yang suruh buka peti ini, Adinda lah pelihara dia. Ya, itu betul. Baiklah Adinda, Kanda pelihara budak ini. Comel betul budak ini ya Kanda. Kalau Kanda mau pelihara dia, Kanda berjanji tidak seksakan dia. Kalau Dinda dapati Kanda seksakan dia, ingat Dinda sembahkan kepada tuanku. Baiklah Adinda,
Kanda bersumpah. Adakah aku dalam kebenaran? Atau aku telah membuat suatu kesalahan? Silakan Bunda. Aduh, kenapa Bunda? Sampai sakit tangan aku. Kau nak melecurkan mulut aku ya? Kurang ajar Bunda. Nono saja. Pergi sana, enak. Baju semua sudah anak anda jemur, Bunda. Apa? Kau panggil aku Bunda? Kau hendak menyusahkan aku saja. Aku tak senang sebelum aku bunuh. Jangan kau nak ngada-ngada ya. Inang, kau nak ke mana? Jemur padi, Tengku Puteri. Bawa kemari padi itu. Mari sini. Ambil padi ini, pergi jemur. Ingat, jangan sampai ayam makan. Pergi. Budak tak guna. Menyusahkan aku saja. Betul, betul Tengku Puteri, betul. Tuhan berilah aku wahyu, siapa asal ayah bondaku, alam rasa nan sunyi, diriku merana, jiwaku melara. Tetapkan iman ibu tiriku, engkau alangkan jantung hatinya, berilah mereka rahimu Tuhanku, rasakan
kasih sayang sesamanya. Diampunkanlah dosanya, kabulkan doaku, Tuhanku yang satu. Semoga aman selalu. Hei! Kau jaga padi, bukannya kau dulu asyik menyanyi ya? Tak ada perintah, ampun, aku ajar kau. Nah, terima kasih, Mak Inang. Hei! Kau curi makan pinggang ya? Tidak, saya tak curi. Pandai kau tak curi. Kerja itu betul-betul. Kasih bersih. Kau ingat, jangan kotor-kotor. Buka lagi belakang. Kau ingat, aduh. Pergi! Tadi pagi, baru ini saya makan. Tolonglah saya. Kau datang di sini cuma nak makan saja. Pergi keluar! Kenapa, Bunda? Ini semua kau punya pasal. Budak jahanam. Ada pakaian kotor, Bunda. Tunggu sebentar. Nanti dulu. Baik, Bunda. Ada pakaian kotor, Bunda. Nah, ambil ini basuh. Nah, ambil. Nah, ambil. Nah, ambil. Nah, ambil ni. Cuci bersih-bersih ya, jangan sampai semalam. Tidak. Dekat salib. Terima. Mari kita cuci baju. Ina, kau nak ke mana? Cuci bajuku, Putri. Kasih dia cuci semua. Ambil ini. Kau mari ikut aku. Kanda, mari kita santap. Sebentar, Ida. Hei! Kenapa kau tidur di sini? Demam, Bunda. Demam. Kalau demam, pergi ke dapur. Bangun. Pergi ke dapur. Pergi. Baik, Bunda. Apa kalau berbuat dengan pukul Kanda? Ajar kau jaga padi. Bukan kau jaga padi kau menyanyi. Jangan teriak kau. Aduh, ya. Kenapa Kanda pukul dia? Mana Kanda? Jangan berbuat dia lagi. Orang sudah jaga padi. Bukan juga jaga padi. Ada janji Kanda dulu.
Patik semua berasa gembira kerana tuanku pulang dengan selamat sentosa. Terima kasih Adinda. Kanda juga merasa gembira melihat Adinda sekalian dalam selamat. Tuanku, adakah tuanku bawa balik pesanan Patik semua? Ya, tuanku. Kekandaku sekalian, sabarlah dulu dengan hadiah itu. Kan tuanku baru saja kembali. Adinda seorang saja yang nampak gembira bila Kanda balik. Sedangkan Adinda yang lain hanya menghendaki pesanan mereka saja. Sekarang, Kanda perintahkan hadiah-hadiah itu dibawa kemari. Perintahkan bentara dalam, bawa hadiah-hadiah itu kemari. Tidak, tuanku. Masa ketika zaman berida, di Bandan Firoz, nama negara. Bandar yang indah diserang Gorda. Hancur lebur pura-peranda. Dalam impian wahyu menjelma, kononnya ada ayah dan bunda. Sekarang Pak Tua menjadi raja. Tetapi aku hidup tersiksa. Suara kau garang menyakitkan telingaku saja. Tidak boleh, tidak boleh. Jangan tanya aku pada. Adinda, jangan pukul budak itu. Suaranya sungguh merdu. Kanda suka mendengarnya. Kenapa begitu? Wahai anak, siapakah kamu? Dan siapakah nama ayah dan ibumu? Aku Patik yatim piatu. Tuanku, Patik memohon ampun. Budak ini Patik jumpai di dalam peti yang tuanku simpan itu. Oleh kerana keraguan Patik semua, peti itu telah dibuka semasa tuanku dalam pelayaran. Ampunkan Patik, tuanku. Wahai anak, siapakah kamu ini? Dan bagaimana mulanya kamu boleh berada di dalam peti itu? Ampun tuanku. Patik bernama Selendang Delima. Ayahanda Patik bernama Dewa Laksana. Dan Bonda Patik bernama Sri Banian. Apa? Anak saudara beta? Anak-anak disiksakan oleh mereka? Ampun tuanku. Jangan buat apa-apa kepada mereka. Nanti mereka akan mendapat balasan. Baiklah anak-anak. Kalau anak-anak fikir serupa itu, ayahanda menurut saja. Ayahanda, anak-anak ingin menemui ayah dan bunda yang berada di Pulau Bandu. Bagaimanakah anak-anak tahu mereka ada di sana? Ayahanda,
Ananda dapat alamat. Percayanilah Ananda. Baiklah Ananda. Ayanda akan beri perintah bersiap untuk berangkat ke Pulau Batu. Sekarang Kanda maafkan Adinda semua. Oleh kerana kemauan Selendang Delima. Adinda, jagalah Selendang Delima baik-baik dan tukarkan pakaiannya. Kanda akan perintahkan untuk persiapan kita ke Pulau Bantu. Kembalikanlah ayah dan ibuku. Banyak, Adinda Putri Banyak. Ke Kanda. Tuan Kubang Segara, Beta ialah Dewa Laksana. Beta telah dikirim oleh kedua ayah dan bonda Beta turun ke dunia untuk membinasakan Gorda yang telah menjahanamkan negeri tuanku. Tetapi di dalam Beta menjalankan tugas, Beta telah jatuh cinta kepada Sri Banyan Adinda tuanku. Dan Beta telah membuat ilmu sihir untuk memperistrikannya dan membawa Selendang Delima Zahir ke dunia. Selepas itu, Beta telah membawa Sri Banyan menghadap kedua orang tua Beta. Tetapi malahnya mereka telah murka dan menyumpah Beta kedua menjadi batu hitam dan rotan. Hanya anaknya Beta Selendang Delima yang dapat menghapuskan sumpahan itu, yang juga disebabkan oleh kecurigaan hati istri-istri tuanku, lalu mengeluarkan Selendang Delima daripada peti kesaktian yang Beta telah ciptakan, dan mereka telah menyiksa Selendang Delima, kecuali peti bungsu yang mempunyai hati kemanusiaan. Mereka mesti dihukum. Tak ada seorang pun yang dapat menolong mereka, kecuali anak-anak Beta Selendang Delima. Ampunilah kami, minta ampun. Kami tidak kuat lagi. Jangan sembah dan minta ampun kepada anak-anda. Dewata Raya akan mengampuni. Oh, Dewata Raya, ampunilah mereka.
Adindaku kedua, oleh karena segala hal berakhir dengan kebahagiaan, marilah kita semua pulang ke Benopuri. Dari sana, beta akan memimpin satu pasukan tentera untuk menjahanamkan Geroda itu. Tuanku, tiada suatu kuasa pun dalam dunia ini yang boleh menjahanamkan Geroda itu. Sekarang, karena beta telah kembali kepada keadaan sedia kala, beta akan memohon kepada ayahanda beta kesaktian untuk membunuh Geroda itu. Bagus. Oh, Mahadewata Raya, berilah ampun akan kami. Oh, ayah. Terima kasih, ayahanda. Tuanku, sekarang beta telah mendapat kekuatan beta kembali. Adinda, Kakanda terpaksa pergi buat sementara waktu. Kekanda, sudah cukup kita menderita. Mengapa hadapi bahaya itu? Takut Adinda bila mendengar Garuda itu. Adinda, jangan bimbang apa-apa. Segala-galanya akan Kakanda selesai. Tuanku, pulanglah ke Benopuri. Peninggalan beta, jagalah baik-baik anak beta Selendang Lima dan Sri Banyan. Jangan bimbang, Kak. Sekarang beta akan pergi. Silakan. Bendahara, beta pikir lebih baik kita berangkat sekarang. Kita. Silakan Adindaku sekalian. Anak dah sayang, apa kabar anak dah? Kabar baik Pak Tua. Pak Tua, anak dah mimpi tau. Mimpi apa anak dah? Ayanda akan balik hari ini. Balik? Ya, anak dah belum beri tahu siapa pun. Nenang Lima, apa lagi tu? Kanda, apa yang dia cakapkan? Tak ada. Apa kabar Adinda Dewa? Kanda merasa senang melihat Adinda kembali. Terima kasih, Tuan. Kekanda, Adinda selalu bimbangkan Kekanda. Tak ada apa yang Dinda mesti bimbangkan. Bukankah Kakanda telah mendapat hikmat untuk membunuh Geroda itu? Dan telah pun Kakanda bunuh Geroda itu. Geroda dibunuh? Ya, Kakanda. Segala-galanya telah selesai. Adinda, sebelum Kanda bertanya bagaimana Adinda membunuh Geroda itu, hendaklah Adinda berjanji. Berjanji apa, Tuan? Bawa Sri Banyan pulang ke Pirus. Dan Dinda berdua memerintahnya sehingga aman sentosa.
Beta berjanji, Tuanku. Selamat datang, Dewa. Terima kasih. Anakku Selang Lima. Ayanda. Silakan bersemayam.